Hari ini, marilah berkongsi rahmat Tuhan dengan khotbah yang bertajuk Janganlah engkau mencubai Tuhan. Marilah melihat buku Matius bab 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan, Tuhanmu. Di sini, syaitan berkata kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bukankah Tuhan akan menjaga engkau dari cedera? Dengan begini, syaitan menggodai Yesus untuk mencubai kuasa Tuhan. Namun, Yesus berkata dengan tegas, janganlah engkau mencubai Tuhan, Tuhanmu. Babak yang sama juga ditemui di dalam buku Ulangan bab 6. Mari melihat buku Ulangan bab 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan, Tuhanmu, seperti kamu mencobai Dia di masa. Apakah yang jangan kita lakukan? Janganlah mencobai Tuhan. Alkitab berkata bahawa kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita mesti sentiasa ingat bahawa Tuhanlah yang harus kita percaya daripada mencobainya. Jadi, apakah yang berlaku di masa sehingga Tuhan memberi ajaran seperti itu? Mari pergi ke buku Keluaran bab 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu, tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh kerana orang Israel telah bertengkar dan oleh kerana mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Perkataan Meribah dan Masa bermaksud bertengkar dan mencubai. Di sini, umat Israel berada dalam konflik kerana dia ada air di padang gurun. Namun, Tuhan membimbing mereka ke tempat yang dia tahu dia ada makanan atau minuman. Dan mereka tidak dapat makan daging dengan sepuas-puasnya. Jika Tuhan tidak membimbing mereka ke tempat yang sebegitu, tetapi ke tempat hidup yang baik persekitarannya, pasti ada bangsa yang lain sudah menetap di sana. Maka raja-raja kawasan itu tidak akan membenarkan umat Israel lalu. Dalam kes itu, umat Israel akan sentiasa berada dalam peperangan. Sebab itulah Tuhan memilih padang gurun yang tiada orang peduli jika umat Israel melaluinya, akan membimbing mereka ke tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Dalam situasi itu, bagaimanakah umat Israel mencubai Tuhan? Selepas 430 tahun perhambaan di Mesir, akhirnya umat Israel dibebaskan. Tuhan menunjuk mereka kuasanya melalui 10 malapetaka dan mukjizat dengan membelah Laut Merah. Dia juga biar mereka menyaksikan makanan turun dari syurga setiap hari seperti hujan. Namun selepas semuanya itu, apakah yang dikatakan oleh mereka? Mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Hanya kerana mereka tidak dapat minum dan makan sepuas-puasnya, mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?
Kenapa Tuhan biar kita menderita seperti ini? Jika Dia di tengah-tengah kami, dengan cara ini, mereka sentiasa mencubai Tuhan di padang gurun. Apabila ada sedikit kesulitan, mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Apakah manfaat untuk mempercayai Tuhan? Dengan kata-kata ini, mereka bersungut dan merungut terhadap Tuhan. Akibatnya, mereka tidak boleh tiba di tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kalian semua, ada banyak kesulitan dan masalah semasa kita mengambil jalan iman. Namun, apabila kita menahan segala-galanya dengan sabar, kita bukan sahaja dapat melihat tanah janji abadi Kanaan yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu, tetapi juga akan menerima rahmat dan berkat Tuhan untuk hidup di sana. Bukan? Walau bagaimanapun, umat Israel gagal mengatasi bahkan sedikit kesusahan pun dan bersungut-sungut terhadap Tuhan. Mereka bukan sahaja bersungut-sungut, tetapi juga mencubai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi, apakah akibat umat Israel? Sebilangan besar orang meninggalkan Mesir. Ada lebih daripada 600,000 orang lelaki berumur 20 tahun dan ke atas. Namun, semua lelaki itu dibinasakan di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Tuhan bukan memanggil umat Israel keluar dari Mesir untuk memusnahkan mereka, betul? Jadi siapakah yang menyebabkan kebinasaan? Mereka yang mencubai Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka berjalan di padang gurun dan berkata, jika Tuhan di tengah-tengah kita, Dia akan beri air yang secukupnya, kerana Dia tahu kita dahaga. Lalu mencubai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Namun akhirnya, Tuhan memberi mereka air yang banyak. Kita dapat lihat di dalam buku Keluaran bab 17, bahawa Tuhan biar air keluar dengan memecahkan batu, supaya umat Israel tidak akan dahaga lagi. Dengan demikian, Tuhan menyediakan segala-galanya. Namun, bagi mereka yang tiada iman terhadap Tuhan, cubaan seperti itu akan terus berlaku. Ini bukan hanya berlaku di padang gurun, tetapi juga pada zaman kita. Mari melihat bagaimana Tuhan diramalkan akan muncul pada zaman Roh Kudus ini dengan pergi ke buku Yesaya bab 8. Mari membaca bab 8 ayat 13. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus. Tetapi juga, Dia akan menjadi apa? Bagi kedua kaum Israel itu, Dia memainkan peranan sebagai batu sentuhan dan batu sandungan. Inilah bagaimana Dia diramalkan akan muncul. Serta menjadi, Dia akan menjadi apa? Jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Seperti ramalan ini, Tuhan memainkan peranan sebagai batu sentuhan dan batu sandungan, serta jerat dan perangkap bagi orang yang mencubai Tuhan. Jika kita tetap berjalan menuju ke kerajaan syurga yang kekal, bergantung kepada Tuhan sehingga akhir, tanpa meninggalkan iman terhadapnya, maka tidak kira apa kesukaran jatuh pada kita, Tuhan tidak akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Kalau begitu, Tuhan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan kepada siapa? Kepada orang yang mencubainya. Orang yang selalu mencubai Tuhan dengan keraguan dan ketidakpercayaan bertanya, adakah Tuhan benar-benar di tengah-tengah kita? Adakah Tuhan benar-benar Tuhan kita atau tidak? Telah diramalkan dengan jelas bahawa Tuhan akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi mereka. Yesus memberi satu mesej mengenai ini apabila Dia datang ke bumi ini dalam tubuh pada 2000 tahun dahulu. Marilah lihat buku Matius bab 11 ayat 2.
Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahiu, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi apa? Kecewa dan menolak aku." Mengapakah Yesus memberi firman ini? Ini kerana dia telah datang ke bumi ini sebagai batu sentuhan dan batu sandungan. Setiap orang harus mempunyai iman seperti Petrus yang berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Kita mesti mempunyai iman sempurna seperti itu. Tetapi orang berfikir, Yesus kelihatan seperti manusia biasa. Dia ada bapa, ibu, dan keluarga fizikal. Jika dia ialah Tuhan, bagaimanakah dia ada keluarga fizikal? Fikiran seperti itu selalu memasuki minda mereka. Jadi, apakah firman Yesus? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apabila Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Petrus menjawab tanpa ragu-ragu, "Tuhan, Engkau adalah Kristus, Anak Tuhan yang hidup, kerana Engkau telah datang ke bumi ini dengan firman kehidupan kekal. Kami tahu bahawa Engkau adalah yang kudus dari Tuhan." Yesus sangat gembira. "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di syurga." Memandangkan dia boleh dipercayai, Yesus berfirman, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan syurga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di syurga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di syurga." Kalian semua, rahmat dan berkat besar telah diberikan kepada orang yang beriman sempurna terhadap Tuhan yang telah datang ke bumi ini dalam tubuh. Sebaliknya, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Antara murid, bukankah dia bertugas dalam perakaunan? Ini menunjukkan bahawa dia amat dipercayai. Imannya tidak buruk pada mulanya. Bukankah kerana Yudas Iskariot beriman baik, sehingga Yesus menjadikannya muridnya dan mempercayainya dengan tugas besar dalam perakaunan? Namun, semasa mengikuti dan memperhatikan Yesus selama 3 tahun, kadangkala dia melihat dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kadangkala sebagai manusia yang biasa, tidak setinggi seperti imam. Yesus kelihatan sebelah kekurangan. Kerana Yudas Iskariot melihat dia dari pandangan fizikal. Bukankah ini kerana para nabi meramalkan bahawa apabila Tuhan datang ke bumi ini dalam tubuh, dia akan menjadi jerat dan perangkap, batu sentuhan, dan batu sandungan? Sebab itulah Yudas Iskariot terus mencubai Yesus. Dengan berbuat demikian, imannya terus jatuh. Sehingga dia bahkan melakukan perbuatan yang keji dengan menjual dia untuk 30 wang perak. Dalam erti kata lain, keputusan seperti itu berlaku kerana dia terus mencubai Tuhan. Petrus berkata, "Aku akan mengikutimu, Tuhan, sehingga akhir. Tidak kira apa kesukaran yang datang. Jika engkau memasuki penjara, aku akan ikut. Aku akan ikut engkau sampai ambang kematian." Dia mengikuti Yesus dengan iman yang seperti itu. Jadi walaupun sebagai manusia, dia membuat kesilapan, bertindak sedikit cuai, dan kadang-kala bercakap dengan sombong. Yesus memeluk semua sifat Petrus ini, malah mengamanahkannya semua kerja gereja awal sebagai murid yang sangat beriman sebelum dia naik ke syurga dari Bukit Zaitun. Sebab itulah Yesus berkata di dalam buku Matius bab 11 ayat 6, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku."
Kita mesti anggap Tuhanlah Dia yang harus kita percayai dan bukan mencubai Dia. 2000 tahun dahulu, Yesus datang ke bumi ini dalam tubuh. Bagaimanakah orang Farisi dan guru Taurat sentiasa memandang Yesus? Objek untuk cuba. Adakah dia betul-betul Kristus? Dia seharusnya melakukan sebanyak ini. Memandangkan dia mendakwa sendiri sebagai anak Tuhan. Dia seharusnya melakukan sebanyak itu. Mereka terus mencubai Yesus dan Yesus mengetahui bahawa mereka mencubainya. Jadi, dia memberi jawapan yang sesuai setiap masa. Akhirnya, dapatkah mereka yang mencubainya memasuki syurga? Pada setiap zaman, Tuhan berfirman, "Janganlah engkau mencubai Tuhan." Oleh itu, orang yang mencubai Tuhan akhirnya tidak boleh menerima keselamatan. Jadi, Yesus membuktikan mereka seperti berikut. Kamu menutup pintu-pintu kerajaan syurga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kamu seperti serigala dan singa, dan kamu menelan roh-roh. Yesus mendedarkan identiti rohani mereka dengan kuat. Marilah juga melihat buku Mazmur bab 78, dan sentiasa memahati dalam hati kita bahawa Tuhanlah Dia yang harus kita percaya dan bukan mencubai Dia. Mazmur bab 78 ayat 10 ialah rekod tentang bagaimana orang Israel mencubai Tuhan sepanjang perjalanan 40 tahun di padang gurun. Marilah baca Mazmur bab 78 ayat 10. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Tuhan dan enggan hidup menurut Tauratnya. Apakah yang mereka lakukan? Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Walaupun Tuhan banyak kali menunjukkan mereka kuasanya, mereka melupakannya apabila masa berlalu dan merungut lagi. Berkata tanpa masuk akal seperti, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Penulis Mazmur menulis tentang umat Israel seperti berikut. Ayat 12. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Ini bermaksud bahawa Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Ayat 15. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka membuat apa terhadap Tuhan? Mencubai Tuhan dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka bersungut dan merungut dalam hati mereka, berkata bahawa dia ada makanan dan mencubai Tuhan. Jika Tuhan di tengah-tengah kita, adakah Dia akan buat kita mengambil jalan penderitaan seperti ini? Dengan fikiran mereka, mereka selalu merungut, bersungut, dan mencubai Tuhan. Inilah salah satu sebab dia ada orang berumur 20 tahun dan ke atas menginjak tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Memandangkan ini ialah bayangan, janganlah kita menjadi orang dalam kumpulan ini. Marilah lihat ayat 19. Mereka berkata terhadap Tuhan, "Sanggupkah Tuhan menyajikan hidangan di padang gurun?" Ini bermakna, adakah Tuhan berkuasa untuk memberi makanan kepada semua orang? Semua rekod ini ialah bagaimana umat Israel mencubai Tuhan. Bukankah Tuhan mencurahkan banyak makanan untuk mereka setiap hari selama 40 tahun? Tapi mengapakah mereka mencubai Tuhan? Sanggupkah Tuhan menyajikan hidangan di padang gurun? Mereka bermaksud, dapatkah Tuhan memberi kita makanan yang mencukupi? Jika kita mempercayai Tuhan, kita mesti mempercayainya 100%. Janganlah kita dilanda oleh situasi dan persekitaran yang nampak negatif di dalam mata.
Sebaliknya, kita harus mempercayai janji Tuhan dengan mutlak. Walaupun bumi kelihatan seperti planet yang besar di dalam mata kita, bukankah Tuhan menganggapnya sebagai setitik air dalam timba, sebagai hampa dan sia-sia? Begitulah kelihatan bumi. Oleh itu, kita mesti mengikut pimpinan Tuhan dengan iman. Marilah lihat ayat 20. Memang, ia memukul gunung batu, sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga, atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tak apa lagi yang tidak mereka lakukan? Tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Apabila mereka keluar dari Mesir, Tuhan menunjuk mereka banyak kerja keajaiban. Namun, mereka tidak mengambil peduli tentangnya. Mereka melupakan semuanya. Kerana mereka tidak dapat mengatasi kesulitan dan menahan dalam ketidakcukupan yang dialami oleh mereka. Mereka merungut dan mencubai Tuhan pada setiap masa. Kira-kira 600,000 orang berumur 20 tahun dan ke atas meninggalkan Mesir. Namun, tiada orang daripada mereka yang dapat menginjak tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Betapa sedihnya. Tuhan meninggalkan rekod tentang ini untuk kita pelajari. Berkata bahawa kita tidak boleh menjadi sama seperti mereka. Janganlah kita menjadi orang yang mencubai Tuhan. Mari terus membaca buku Mazmur, bab 78 ayat 40. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belandara. Berulang kali, apakah yang mereka lakukan? Mereka mencobai Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Inilah perbuatan yang jahat terhadap Tuhan. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan, ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan kata-kata yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanam mereka kepada ulat dan hasil jerih payah mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka atau malaikat maut. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampah. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tenteram, sehingga tidak gemetar. Sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pergunungan ini, yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka. Dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi, walaupun Tuhan begitu banyak kali menunjukkan kuasanya, apakah yang mereka lakukan terhadap Tuhan yang Maha Tinggi? Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Tuhan yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Di dalam buku Mazmur, kita dapat mencari sebab mengapa umat Israel dimusnahkan di padang gurun. Tidakkah itu bermaksud bahawa semua orang yang mencubai Tuhan telah dimusnahkan di padang gurun? Kalau begitu, apakah sebab mereka mencubai Tuhan? Di dalam buku Mazmur bab 78, kita melihat bahawa mereka tidak mempercayai Tuhan, tidak mengingati kekuasaannya atau memahatkan semua kerja yang Tuhan lakukan di dalam hati. Ramai orang pada zaman ini ingin diselamatkan. Mereka ingin pergi ke tempat yang baik yang disebut syurga. Kalau begitu,
Bukankah kita harus menuju ke syurga dengan beriman kepada Tuhan dan bukannya mencubai Tuhan? Mari melihat pukul 1 Petrus bab 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis berjalan keliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Apakah mangsa yang paling mudah untuk syaitan? Orang yang telah jatuh ke dalam godaan ialah sasaran iblis, yang seperti singa yang mengaum-aum. Jadi marilah melihat ayat 9. Lawanlah dia dengan apa? Iman dalam Tuhan yang teguh. Sebab kamu tahu bahawa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Tuhan, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Semua orang menderita sebentar. Bukannya sesetengah orang kurang menderita, dan sesetengah orang banyak menderita. Orang yang ada banyak menderita disebabkan apa yang mereka miliki. Dan orang yang miskin menderita disebabkan apa yang mereka tidak miliki. Kita, anak-anak Sion, mesti memahami kehendak Tuhan ini supaya tidak jatuh ke dalam cubaan. Kita tidak boleh jatuh ke dalam cubaan syaitan yang cuba membuat roh kita jauh dari syurga dan mengkhianati Tuhan. Kita tidak boleh jatuh ke dalam cubaan. Namun apa yang lebih penting adalah kita tidak boleh mencubai Tuhan. Marilah baca buku Yakobus bab 1. Buku Yakobus bab 1 ayat 12. Di sini, apakah yang dikatakan tentang orang yang bertahan dalam percubaan? Berbahagialah. Di sini, bertahan maksud menahan. Apakah yang Ayub lakukan apabila dia dicubai? Dia menahan. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Tuhan mengambil apa yang telah Dia berikan. Jadi mengapakah aku harus merungut? Apabila Ayub sangat kesakitan kerana syaitan menyerang badannya, isterinya mengucapkan hal-hal yang jahat kepadanya. Seperti, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Namun, Ayub berkata, Tuhan telah banyak memberkati kita sehingga hari ini. Sekiranya bencana adalah daripada Tuhan, bukankah itu harus diterima juga? Kalian semua, kita mesti sentiasa mempunyai iman seperti itu. Adakah Tuhan hanya memberi Ayub kesakitan dan penderitaan hingga akhir? Memandangkan Ayub tidak jatuh ke dalam cubaan, tidak kira betapa kuat syaitan mencubainya. Bukankah Tuhan memberinya 2 kali ganda lebih banyak berbanding dengan kepunyaannya sebelum itu dan memberkatinya banyak anak? Sebab itulah dijelaskan di dalam buku Yakobus bab 1 ayat 12 bahawa orang yang bertahan dalam cubaan, bermaksud orang yang menahan dan mengatasi cubaan, akan diberkati. Marilah terus membaca ayat ini. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima. Menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Orang yang mengatasi cubaan menerima mahkota kehidupan. Kemanakah orang yang menerima mahkota kehidupan pergi? Kerajaan yang ada kehidupan kekal. Bukankah itu kerajaan syurga? Ini bermaksud bahawa kita dapat pergi ke syurga apabila kita mengatasi cubaan. Yesus mengatasi cubaan. Dan Abraham mengatasi cubaan di buku Kejadian bab 22. Ayub juga mengatasi cubaan. Setiap nenek moyang iman menghadapi cubaan. Namun tiada yang membenci Tuhan atau mengkhianatinya kerana cubaan-cubaan yang kecil. Mereka bukanlah orang jenis itu. Kes Yudas Iskariot adalah luar biasa. Namun, bukankah ia ditulis di dalam Alkitab sebagai contoh supaya kita tidak mengikut dia?
Hari ini, pada masa ini, mari kita perhati dalam hati apa yang dikatakan oleh Yesus apabila dia menghalau syaitan. Janganlah engkau mencubai Tuhan, Tuhanmu. Dan juga firman Tuhan di dalam buku Ulangan bab 6. Janganlah kamu mencubai Tuhan. Marilah kita menjadi seperti Petrus yang berkata, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Jika engkau memasuki penjara, aku akan ikut. Aku akan mengikut engkau sampai ambang kematian. Pada zaman Roh Kudus ini, Tuhan datang ke bumi ini dalam tubuh sebagai roh dan pengantin perempuan untuk menyelamatkan kita. Apabila kita melihat Tuhan yang muncul dalam tubuh, kita mesti dapat mengenali Tuhan. Tidak kira mereka muncul dalam apa rupa pun. Saya meminta anda sekali lagi untuk menjadi ahli-ahli keluarga syurgawi yang dapat mengikuti jalan bapa dan ibu dengan iman seperti itu hingga akhir dan mencapai kerajaan syurga yang kekal. Kita mesti mempunyai iman untuk mengatasi cubaan. Kita mesti mempercayai Tuhan. Syaitan tidak hanya mendekati kita secara rawak, tetapi dia mendekati kita dengan hal-hal yang menarik. Alkitab mendedahkan peranan syaitan yang sebenar, supaya kita memahami ini sejak masa penciptaan. Saya minta anda sekali lagi untuk meneruskan perjalanan ke syurga di padang gurun iman, tanpa bergoyah walaupun untuk seketika, tetapi berjalan bersama dengan bapa dan ibu hingga akhir. Dengan ini, saya menamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.